بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Tak mana kita berhenti? Perkataan dia yang bersabda ia. Situ dah. Qala al-musannifu rahimahullah, yang bersabda ia bahawasanya Allah Ta'ala ialah tiada menilik ia Allah kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia Allah kepada segala hati kamu, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam bahasa Arabnya, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Yang mana itulah terjemahan dia tunya, yang mana artinya bahwasanya Allah Ta'ala ialah tiada meniliklah oleh ia Allah kepada rupa kamu. Apa maksud dia? Maksud dia ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat baik ataupun membuat ihsan, memberi rahmat kepada seseorang. Allah Ta'ala memberi balasan pahala. Allah Ta'ala memberi kepada kitanya akan balasan pahala. Begitu juga pahala yang Allah Ta'ala kurniakan itu banyak sungguh pahala daripada Allah Ta'ala. Adakah kerana rupa paras kita yang cantik? Adakah Allah Ta'ala beri kita rahmat
beri kita pahala. Allah Ta'ala berbuat ihsan, berbuat baik kepada kita. Adakah sebab kerana rupa paras kita yang cantik, rupa paras kita yang lawa, kerana itulah kitanya diberi pahala? Jawabnya tidak. Jawabnya tak ada kena mengena kita ni muka cantik, muka huduh, tak ada kena mengena dalam tajuk pahala. Lepas tu yang Allah Ta'ala berbuat baik, itulah mana menilai itu. Allah Ta'ala menilai itu maksudnya memberi pahala, memberi ihsan, mengurniakan rahmat kepada hamba dia. Dan tetapi menilai ia Allah. Menilai itu ingatlah maksud dia. Memberi rahmat, memberi ihsan, belas kasihan, beri pahala, dapatnya kita masuk dalam syurga. Kerana apa? Apa yang ada di dalam hati kita. Bukan ada kena mengena, oh dia ni kalau rupa dia lawa, rupa dia cantik, pahalanya banyak. Dia ni pula kalau rupanya huduh, tak cantik rupa paras dia, maka pahalanya sikit, pahala amalan dia sikit. Tak, bukan begitu. Kita ni yang buat amal ibadat ni, Allah Ta'ala tidak tengok rupa kita cantik ke, rupa kita huduh ke, tak. Apa yang ditilik oleh Allah, apa yang ada dalam hati kita. Maksudnya apa-apa amal ibadat yang kita buat, adakah tak ada ikhlas dalam hati? Tu contoh dia. Kita maklum dah, ikhlas ni ialah syarat bagi diterima amal ibadat kita oleh Allah. Buat pilah amal ibadat banyak mana pun, kan, ikutlah ibadat yang fardu ke, ibadat yang sunat ke, kan, tak kira lah banyak mana pun kita buat. Syarat ibadat kita tu diterima oleh Allah. Allah Ta'ala ganjarkan balasan pahala lah maksud dia. Ialah dalam hati kita kena ada ikhlas. Tu maksud dia. Dan penilikan Allah, balasan baik atau buruk, tengoklah apa yang ada dalam hati kita. Kalau buat amal ibadat tetapi tak ikhlas, tapi tak ikhlas, kan, ada riak dalam amalan dia, walau muka dia segak sekalipun, walau muka dia lawa sekalipun, terima. Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Dia ni walau sekalipun muka dia huduh, muka dia buruk, hidung kembang supaya apa lagi, kulit tu hitam berkelit berkilat, tapi amalan dia penuh dengan ikhlas, kan, Allah Ta'ala beri pahala, Allah Ta'ala ganjarkan syurga. Tu maksudnya. Begitulah, bukan kata ikhlas saja, mau ada lah hati kita ni, banyak lagi. Contohnya ikhlas lah kita sebut ni. Baik, habis dalam situ. Dan atas sekalian keluarganya, dan salawat dan juga salam adalah keduanya, ialah dikurniakan ke atas sekalian keluarganya, nyatu Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Situ dhamirnya.
Dan selepas musannif berselawat dan salam kepada baginda Nabi, al-musannif pula berselawat dan ucap salam kepada keluarga Nabi, daripada keturunan Nabi lah. Ataupun katanya Imam Syafi'i, setiap orang yang beriman dalam maqam doa, keluarga ialah dipanggil keluarga Nabi, termasuklah kita dalam maqam doa, kan? Termasuklah kita ni, setiap orang yang beriman, katanya Imam Syafi'i, kan? Jadi harap-harap mudah-mudahan Allah kurniakan keamanan, sentosa, aman dari perkaranya, daripada segala perkara yang ditakuti, kan? Dikurniakan kepada kita. Itu doa orang panggil, kan? Dan sahabatnya sahabat Nabi, dan begitulah juga salawat dan juga salam, ya Allah, kau kurniakanlah rahmatmu dan juga keselamatan ke atas sahabatnya sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat berjumpa dengan Nabi semasa hidup, kan? Dan juga berlalu beriman kepada baginda Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Tak kira lah orang dewasa, budak-budak, orang laki-laki, orang perempuan, dan semua dipanggil sahabat Nabi. Kita ni dah, kan? Kita ni bukan sahabat. Baik. Yang mana keluarganya dan sahabatnya tak sah ni, yang membersihkan oleh mereka itu keluarga dan sahabatnya akan segala hati mereka itu, membersihkan daripada sifat kecelaan. Katanya lagi pengarang kitab kita ni, yang mana keluarga-keluarga Nabi, begitulah juga sahabat-sahabat baginda Nabi, telah mencuci, telah membersih akan diri mereka, kan, daripada segala sifat-sifat kecelaan, yakni sifat yang mazmumah. Apa maksudnya? Apa maksud al-musannif? Al-musannif ni nak cerita kepada kita, nak isyaratkan kepada kita tentang satu kaedah dalam ilmu tasawuf, at-takhalli. At-takhalli ialah qabla tahalli, membersihkan, mencucikan, ialah sebelum daripada kita nak berhias-hias. Antara kotak dengan bersih, kita nak bersihkan dulu makna kata kita kena cucikan, kena cuci kekotoran tu dulu, lepas tu barulah berhias, lepas tu barulah pakai pakaian yang cantik-cantik, yang lawa-lawa. Lagu tu maksud dia, kan? Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, kita yang masuk belajar ilmu tasawuf, kita mesti mendahulukan membersihkan, membersih daripada sifat-sifat mazmumah. Kita kena cuci dulu diri kita ni daripada segala sifat-sifat yang dicela oleh syarak, baru kita boleh bersepakai dengan sifat-sifat yang terpuji. Selagi sifat mazmum buang,
dah kita tak kikih dia buang keluar daripada hati kita, selagi itu kita tak boleh nak bersifat, nak berperangai dengan perangai yang elok-elok. Dah kena buang dulu hak dalam hati tu, hak ikutlah hak ujubnya, contoh kan, hak seperti sifat ujubnya, sifat tamak halobanya, sifat bakhilnya, dah sifat takut susahnya kan, dah macam-macam ketakutan kita. Dah banyak lagi takaburnya, riyaknya, sum'ahnya. Dah inilah yang dimaksudkan contoh sifat-sifat mazmumah. Kita nak hiaskan batin kita dengan sifat yang terpuji. Misalnya ikhlas. Nak bagi ada ikhlas, nak kita bersifat dengan ikhlas, tak boleh. Kerana apa? Kerana kita masih lagi ada riak. Tu cerita mudah nak faham maksud dia. Dah selagi kita ada riak, selagi itulah kita tak boleh nak ikhlas. Riak ni maknanya nak menunjuk-nunjuk. Amalan yang kita buat, kita nak tunjuk ke orang, nak cari puji-pujian orang kan, supaya orang puji, suka kita lah kan, pasal kita ni rajinnya sembahyang sunat kan, boleh orang duk puji kan, rajinnya dia ni bersedekah kan? Lihat kan, supaya berasa seronok sikit lah orang nampak ni kan. Itu contoh riak. Jadi nak ikhlas ni sebenarnya kena buang dulu, kikih dulu riak tu. Ataupun tawaduk, contoh sifat yang terpuji, sifat tawaduk, sifat rendah diri. Merendah dirilah, tidak nak kita nak bongkak, menyombong. Tak, kita menjatuhkan diri kita. Nak merendah diri, kena buang dulu sifat ujub dalam diri kita. Tu gugu dia kan. Selagi itu ada ujub dalam diri kita, jawabnya kita takkan boleh nak bersifat dengan tawaduk, takhadu', tazallul dan macam-macam lagi. Artinya dan kena bersihkan dulu. Dahulu ke dengan cuci bersih. Nanti kita akan mengajilah cara lagu mana nak cuci bagi bersih tu, nanti dia akan ajak lagi kan. Jadi selepas dah hilang, lepas dah cuci bersih, barulah kita hanya berhias dengan sifat-sifat yang terpuji tadi kan. Baru boleh ada ikhlas, boleh ada tawaduk kan, boleh ada macam-macam lagi lah sifat-sifat yang terpuji tadi. Nak cuci, nak basuh tu dengan taubat, dengan kena rajin kita tu berzikrullah kan. Kita berzikrullah sehingga sifat-sifat mazmumah tadi ni terkeluar daripada hati kita tu. Susah senang lah gitulah. Jadi ini maksud al-musannif nak isyaratkan kepada kita orang yang mengaji ilmu tasawuf ni kan. Maknanya cuci dulu dalam perut kita ni, macam-macam perangai jahat tu ada kan. Kita nak bersifat dengan sifat yang elok, perangai yang elok, tapi tak boleh selagi duk ada sifat-sifat yang tercela tadi, selagi itulah sifat yang terpuji ni tak boleh jadi sifat kita. Baik, habis tang situ, mudah je kan. Dan menghiasi mereka itu dan sahabatnya dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Apabila dah cuci, apabila dah segala kekotoran tu dah dicuci, dah dibasuh
kan, maka bersihlah. Itulah reti dia. Selagi kita tak cuci perangai huduh, perangai jahat kita ni, lagi tu ada kotor situ kita, kan. Dah takkan nak boleh kita jadi cuci, jadi bersih. Sehinggalah kita dah basuh sentai tonyoh dia. Dah, itulah maksud dia. Dah. Baik, dan menghiasi mereka itu, keluarga Nabi dan juga sahabatnya, akan dia, yakni akan segala hati mereka. Menghiasi apa? Dengan perangai, dengan sifat yang baik. Perangai itu sifatlah, dan sifat kepujian, serupa kita sebut tadilah. Lepas tu kita apabila belajar tasawuf, kita kena sentiasa duk basuh hati kita, kan. Kita yang nak masuk jalan tasawuf ni, sentiasa kita kena cuci hati kita. Bila nak bersih tak tahu. Sekali kata, oi, dandan terus bersih ke? Dok, kan. Ada orang yang cuci tak bersih-bersih sampai ke mati pun ada. Dia kotor situ hati dia. Ada orang yang basuh bersih, kan, lama dia basuh baru cuci, kan. Ada yang sampai 10 tahun baru nak cuci, baru nak terkeluar sifat mazmumah tu tadi. Maka lalu diganti dengan sifat mamduhah tu lah, kan. Lagu itulah contohnya. Ada orang daripada umur muda lagi duk sentai hati dia, duk cuci basuh hati dia. Umur tua baru nak bersih, kan. Ada yang tak bersih langsung pun ada. Lagu itulah cerita tajuk basuh. Kan, cuci hati, nak bersihkan hati ni. Baik, habis dah situ. Amma ba'du, maka ini ialah sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Siapa dia yang baru-baru nak berjinak belajar ilmu tasawuf, kenalah mengaji kitab ni, kan. Dia untuk tuju untuk orang hak keleh baru, keleh mula orang panggil, ibtidai lah maksud dia. Jadi kata pengarang kitab kita ni, maka ini ialah sebuah kitab yang kecil, tak adalah besar mana kitab penawar bagi hati ni. Yang mana kitab yang kecil ini pada menyatakan permulaan bagi ilmu tasawuf. Ibtidai lah, anak tangga pertama kita panggil, kan. Anak tangganya banyak, kan. Nak pijak, nak naik anak tangga tu banyak ilmu tasawuf ni. Tapi hak ni keleh mula, anak tangga yang pertama. Senang, kitab ni tak payah mana, kan. Untuk lapis mula, dia boleh beramal, mudah kita nak beramal dengan isi kandungan kitab ni. Yang mana hamba himpunkan dia sebuah kitab yang kecil ni. Kata pengarang kitab ni, yang hamba himpunkan dia. Himpun tu makna karang lah. Yang hamba mengarang akan, yang pertama kerana peringatan bagi hamba sendiri, sebagai peringatan buat diri hamba sendiri. Mula-mula tak tuju ke orang lagi, tuju ke diri sendiri dulu. Tu sifat orang yang merendah diri, kan. Dia bukan nak kata ke siapa-siapa, nak kata mula-mula nak kata ke diri dia. Peringatlah, kan. Ini yang kata kita duk mengaji ibda'. Ibda' li nafsika, mula-mula kamu mulakan dengan diri kamu dulu, kan. Apa-apa perkara pun pertama-tamanya kita sendiri kena dahulukan diri kita sendiri. Jangan lu sibuk hal orang lagi, kan. Jangan kita duk kacau orang, nu kata kat orang, nu kata kat orang ni, kat kita tu
teruk. Kat kita tu kat kita tu kira bersih, tak ada salah silap apa pun. Yang tu yang salah tu. Kat orang lain dia kata sangat, ke diri sendiri tu lupa. Kan, lupa ke diri sendiri pun tak ketahuan juga, pun tak betul juga. Jadi tuju ke diri sendiri tu. Pertama-tama sebagai peringatan kepada diri dia, diri pengarang kitab ni. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Dan kemudiannya lagi, karang kitab ni juga laginya pasal nak tuju sebagai peringatan kepada sekalian saudara-saudara yang seagama lah, maksud dia yang baru belajar, hak baru duk belajar mengaji ilmu tasawuf ni kan. Secara khasnya ditujukanlah kepada mereka. Dan hamba namakan akan dia, dan hamba namakan akan dia akan sebuah kitab yang kecil ini. Itulah dhamir dianya, dengan penawar bagi hati. Nah, penawar tu ubat. Nah, maksudnya penawar ni maksudnya ubat. Dulu panggil tahu penawar. Kan kita lah ni panggil ubat. Nak ubat, nak mengubati hati. Mana hati yang sakit, hati kita ni sakit. Maksudnya hati yang nurani kita ni lah. Dan apabila kita bersifat dengan sifat-sifat yang tercela, perangai jahat, perangai tak elok, bermaksud hati kita tu sedang sakit. Kena berubat. Kena cari ubat dia. Kena berubat hati yang sakit ni. Kan, nantilah adalah ubat-ubat dia tu. Ubat yang bahasa rohani ni. Kan, kalau jantung, hati tu mana jantung lah, nak qalbi. Bukan hati yang lain tu, qalbi kita maksudnya. Hak kita dah bahas sekarang, hati yang macam mana ni? Hati yang nurani. Yang kita panggil rohani kita. Kalau terkeluar jasmani, jantung jasmani, itu kena, kalau sakit, itu kena pergi hospital lah. Kita dah cerita tentang maknawi, benda tak nampak dengan mata ni. Hak roh kita, yang jiwa kita, hakikat kita sebagai manusia. Yang nak dibahaskan di sini. Situlah menjadi medan antara malaikat dan juga syaitan, iblis, kan, dan macam-macam lagi lah. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya, tu barang, dan dihiasi dengan dia dengan barang akan segala hati. Jadi kita penawar bagi hati kita ni, isi kandungan dia nak cerita tentang apa? Tu maksud dia. Isi kandungannya ialah nak terangkan kepada kita berkenaan barang. Barang tu maksudnya sifat. Menerangkan sifat-sifat yang wajib dibersihkan, dicuci, dibasuh daripadanya, tu barang. Yakni sifat-sifat mazmumah. Perangai-perangai tak elok, perangai-perangai jahat, busuk perut, jahat, hasad, dengki, macam-macam lah kita ni. Kan, semua tu nak kena bagi cuci bang. Semua tu kita kena bagi basuh buang, kira tak ada, terus hilang daripada hati kita. Nanti kita ceritalah takaburnya, nanti riaknya, ujubnya, kan, macam-macam. Dia akan datang insya-Allah lah. Dan juga segala, dan dihiasi, atas berkata dibersihkan. Juga pada menerangkan barang yang wajib dihiasi dengan barang akan segala hati, yakni sifat-sifat yang mamduhah. Selain dinyatakan dalam kitab ini sifat yang mazmumah, juga al-musannif
menerangkan juga dalam kitab ini sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang elok. Tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, yakin, kan, ikhlas, dan sebagainya lah, banyak lah. Yang tu hak nak kena ada duk dalam hati kita. Jangan kita duk terikut jadi jahat, pasal dalam hati kita tu duk ada perangai jahat, maka jadi jahatlah kita. Kalau dalam hati kita duk ada perangai jahat, contoh kita kata tadilah, kan, hasad, dengki, jahat. Pasal apa yang nak dengki dekat orang yang boleh rezeki lebih daripada hang tu? Hang tu rezeki dia, sudahlah. Boleh pejam mata, boleh buat tak reti, sudah. Ni kan sakit hati selalu. Tengok orang lain lebih sikit je daripada kita, bukan lebih banyak pun, sikit je lebih pun. Kadang tak sanggup. Tidur tak leno. Pasal apa je lagu tu? Ni yang tak betul ni. Hak ni nak baiki ni, nak ubah ni. Nak ganti dengan ingatlah rezeki Allah Ta'ala ni luas. Apa yang kita makan itu rezeki kita. Apa yang orang lain makan itu rezeki dia. Kita tak makan rezeki orang, orang pun tak makan rezeki kita. Tu kena ingat. Apa hak dia boleh? Hak tu hak tertulis di Lauh Mahfuz dah. Tu hak Allah Ta'ala tentukan dah menjadi rezeki dia. Ingatlah. Kan? Banyak perkara lagi lah. Tu contoh-contoh anda sebut. Kemudian dan hamba sebut di dalam sebuah kitab yang kecil ini akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Jadi akan datang Al-Musannif akan sebut satu pendahuluan, satu muqaddimah kitab. Betul. Kemudian selepas daripada muqaddimah tu nanti dia akan cerita ada 3 kitab dalam kitab ni. Dibagi buat 3 buah kitab dalam ni, sebuah kitab ni. Tak apalah tu. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia Allah dengan ini kitab bagi hamba sendiri. Doalah al-musannihnya. Tak adalah niat, tak adalah dok karang kitab ni kok kata nak duit ke, kok kata cetak berapa puluh ribu cetakan dah boleh legotlah royalty ke apa. Dak, bukan nak apa, tak ada. Ikhlas ya. Kan? Jadi kata musannihnya, dan akan Allah Ta'ala sahaja hamba pohonkan bahawa memberi manfaatlah oleh ia Allah dengan ini kitab penawar bagi hati ni. Beri manfaat kepada siapa? Pertama bagi hamba sendiri. Mudah-mudahan kitab ni esok cagaran al-musannif dapat masuk syurga. Kan, apa cagaran dicagakkan dengan kitab ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pahala yang banyak kepada al-musannif. Kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kan beri diganjakkan dengan syurga daripada kitab penawar bagi hati ni. Tak ada niat lain lah. Ikhlas kerana Allah saja. Dan bagi sekalian pembacanya tu ini kitab. Dan juga harap-harap mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat di akhirat dengan syurganya. Di dunia kita dapat guna ilmu dalam kitab ni. Kita belajar kitab ni. Inilah kita lah sekalian pembaca kita lah yang duk belajar, yang duk mengajar kitab penawar ni.
Kan harap-harap kita boleh beramal dengan ilmu dia. Kan banyak ilmu tasawuf dalam kitab ni. Kan harap-harap kita nak beramal hak payah-payah mungkin gamaknya susah. Kan hak ni kelas kita ibtidai senang. Kan apa dia amalan yang kita kena buat, kan apa kata-kata ya, kan yang perlu kita turut daripada kata-kata al-musannif, dan lain-lain lagi lah. Dan bahawa menjadikan ia Allah akan dia akan ini kitab ikhlas semata-mata menuntut keredaan Allah Ta'ala. Doa lagi al-musannif, harap-harap aku berdoa kepada Allah Ta'ala, aku pohonkan bahawa menjadikan oleh Allah akan ini kitab ni, dan akan ikhlas, yakni ikhlas kerana Allah. Tu maksud dia. Kan al-musannif pun duk berdoa minta kepada Allah supaya kurniakan kepada dia sifat ikhlas dalam mengarang kitab penawar bagi hati ini, semata-mata nak cari redha Allah saja. Tak ada nak cari redha orang nu, redha orang ni, dak. Tu yang kitab puluh-puluh tahun pun orang mengaji lagi, berkatnya lebih. Kan? Baiklah, habis tang situ. Kerana bahawasanya, kenapa apa tadi hamba pohonkan tadi elat di situ, sebabnya kerana bahawasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ialah sangat berkuasa ke atas tiap sesuatu daripada mungkinat ini. Kan? Semuanya dalam ta'alluq sifat iradat, sifat qudrat, sifat iradat Allah. Kan? Mana mungkin kita tak minta dengan Tuhan. Nak minta dengan siapa lagi? Minta dengan Tuhan lah. Kan? Masuk syurga, siapa boleh bagi kita syurga? Tuhan saja, Allah saja boleh bagi kita masuk syurga. Siapa yang boleh selamatkan kita daripada neraka? Allah sahaja. Mintalah doa kepada Allah. Baik. Yang menghimpun ni mana yang mengarang. Nama Tuan Syekh pengarang kitab penawar bagi hati kita ni Abdul Qadir ibn Abdil Muttalibil Indonesiyu Al-Mandiliyu. Mandili itu nama bangsa dia lah. Dia orang Indonesia. Mandili itulah. Nama Tuan Syekh kita Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, Indonesia, Al-Mandili. Khwaidimu talabatil ilmi syarifi bil haramil makki. Khwaidimu, khadam yang kecil. Tu pun rendah diri juga tu. Kan? Dia guna atas wazan tasghir. Dan khwaidim ni kalau kita mengaji ilmu nahu, dia panggil wazan tasghir, memperkecilkan. Dia merendah-rendahkan. Khwaidimu, aku ni cuma khadam yang kecil sahaja. Tak adalah khadam yang besar-besar yang hebat seperti orang lain. Bagi talabatil ilmi syarifi, bagi penuntut ilmu yang mulia, bil haramil makki, di tanah haram Mekah, yang mana zaman tu Syekh Abdul Qadir ni terkenal dengan guru lah di Masjidil Haram. Dia duk mengajar di Masjidil Haram. Kan ramailah orang duk belajar, duk mengaji dengan syekh kita ni. Kan alim lah.
Orang kalau pergi Mekah tak mengaji dengan Syekh Abdul Qadir bukan dia. Zaman dulu lah kan, zaman bila, zaman 50-an, zaman 60-an ke bawah lagi kan. Ramai lah orang Jawi kita ni antaranya naik ke Mekah antara guru yang mereka belajar mengaji dengan Syekh Abdul Qadir ni. Baik, Makkatal Mukarramati, Makkatal Mukarramatu, negeri Mekah yang dimuliakan, pada tanggal 7 bulan Rejab, pada hari bulan 7 hari bulan Rejab tahun 1378 Hijriyah. Tu tahun dia karang kitab ni tu. Kita lah berapa dah? Kali tengok, tolak tengok. Berapa puluh tahun dah umur dia kitab ni. Baik, kita buka sebelah. Pendahuluan. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu ialah pengetahuan, satu ilmu. Jadi katanya pengarang kita Tuan Syekh Abdul Qadir kita, ketahuilah oleh kamu akan bahawasanya ilmu tasawuf itu, kena mengaji kitab tasawuf banyak-banyak sikit. Ialah pengetahuan, ialah satu ilmu pengetahuan yang diketahui dengan dia dengan pengetahuan, yang mana ilmu tasawuf ni kalau kita belajar, kalau kita mengaji, kita boleh tahu, boleh reti dengan pengetahuan tadi akan segala kelakuan hati ni. Segala perangai kelakuan hati kita ni kita boleh reti. Lah ni aku ni lagu mana ni aku ni. Lah tak tahu kan, kita tak reti ilmu tasawuf. Hak dalam perut kita ni baik ke jahat ke kita pun tak ketahuan kan. Dia tak belajar apa dia takabur ni. Dia sendiri tak tahu diri dia tu ada takabur ke tidak. Dia kata aku mana dah takabur, tak ada. Dia tak menafi situ kan. Padahal penuh sifat takabur dalam hati tu. Pasal apa yang dia tak tahu dia sedang bersifat dengan takabur? Sebab dia sendiri pun tak tahu apa itu takabur kan. Bagaimana nak beza, bagaimana dia nak mengenai takabur tu macam mana? Jadi kita belajar nanti insya-Allah ke depan nanti, setiap satu ni macam-macam lah takabur, riya, dia habaq dengan ta'arif dia. Faham tak? Dengan ta'arif dia. Jadi daripada ta'arif itu kita cuba tengoklah nilai diri kita. Ada tak seperti yang kita mengaji tu? Kan? Dan dia mudah je nak kenal. Kalau kita ni suka cela orang, kalau kita jenis kaki mencela, menghina, menjatuhkan orang, peraibkan orang, itulah dia takabur. Takabur ni bermula daripada ujub. Ujub ni dia dalam hati dia seseorang dia perasan diri dia sangat hebat. Dia duk perasan diri dia mulia. Dia duk perasan orang lain semua rendah saja daripada dia. Duk ada dalam perut ada lagu tu, namanya ujub. Takabur ni berlaku masa mana? Sebab orang yang ujub, kok mana sat lagi dia akan mencela orang. Adalah mulut dia keluar perkataan tu nanti. Kan? Dia tu. Kan? Tarik panjang dia tu. Lepas tu duk juih mulut-mulut lah. Kan? Adalah benda yang nak cerita tu. Kan? Dia tu bukan setara mana pun. Mengaji berapa hari je. Contoh. Kan? Dia nak habaq ke orang kata dia mengaji lama lagi.
Tinggal lagi tak terkeluar nak kata lah perkataan tu. Tapi orang dengar, orang faham lah hang nak jatuh kawan tu supaya nak penaik hang. Kan? Suruh hang kata hang tu terror lagi. Hang tu ilmu tinggi lagi. Dah tak kira siapa pun yang dia berjatuh ni. Orang jahil ke, orang alim ke, ikutlah siapa pun. Jadi antara masalah kita hari ni, kita tak reti apa dia kita takabur tu. Apa dia kata kena ujub tadi ni ataupun lain-lain lagi. Jadi untung kita mengaji kan, dia akan cerita satu-satu, kemudian dia akan habaq serta dengan ta'arif dia. Dari ta'arif yang dia sebut tu nanti kita cuba tengok, perhati tengok tentang diri kita ni. Ada tak macam mana yang al-musannif tu kata? Kan? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, itulah dia takabur yang selama ni hang duk kata gitu-gitu gini tu. Kan? Tu contoh dia. Baik. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri, tak kira lah. Dia dua aja, sifat sama ada yang mazmumah ataupun sifat yang mamduhah. Dua ni ya, tapi banyaklah kan sifat-sifatnya. Jadi kelakuan hati saat ni, sama ada kelakuan hati itu tadi ialah kelakuan yang dipuji, yakni oleh syarak puji orang yang bersifat dengan sifat ni. Misalnya sifat yang terpuji ni seperti merendah diri. Hak bahasa Arab kita panggil tawaduk tadi. Dah kan, tawaduk kan, tak bisa dengar perkataan itu. Dah bahasa Melayu merendah diri, menjatuhkan diri. Dah, dan tak nampak kelebihan diri. Susah juga nak merendah diri ni. Kan, sebab zaman ni zaman kebiasaannya zaman orang suka menunjuk-nunjuk. Kan, zaman orang suka menunjuk-nunjuk. Sikit-sikit nak tunjuk kelebihan dia, kelebihan anak-anak dia, kelebihan orang tu, kelebihan yang berkaitan dengan dia. Kan, kalau orang tak tahu tu dia merasa lagu tak boleh nak menyawa. Kalau orang tak tahu ramaknya kan, nyawa tak lepas kot. Kan, nak habaq juga, nak action juga, nak tunjuk juga, tak payahlah. Tak ada perlu apa pun. Kali pahala. Syarak pun tak suruh kita tunjuk-tunjuk kat orang kan, cukup dengan kita merendah diri. Kan, ikutlah sesiapa pun. Kan, katalah kita ni orang belajar ilmu. Kan, orang memuji kita. Kan, kita kena ada perasaan tak sukalah kena puji. Biar lagu tu. Kan, kita jadi rimah. Kan, orang duk menaik-naik kita lah, duk angkit kita kan. Duk angkit kita, duk puji kita. Dia ni banyaknya ilmu dia. Kan, contoh kan. Kalau hak jenis kaki suka kena puji ni, terbang terus. Tapi kalau kata orang yang sifat tawaduk, dia rimah. Kan, hang tak usah nak kata benda-benda lagu tu pun tak apa. Hang tak kata, hang tak puji pun tak apa. Kan, kalau boleh orang tak tahu pun tak apa aku ni, orang tak kenal pun tak apa. Biar orang anggap aku ni tak reti, tak apa lagi. Contoh merendah diri, menjatuhkan diri. Kan, tak nampak kelebihan diri. Tu sifat yang terpuji. Kan, bagi boleh juga, bagi usaha juga kita sifat bersifat dengan tawaduk ni. Tak laratlah kita nak lawan dia apa? Takabur saat ni lah, ujub saat ni. Ujub dan takabur tu lawan tawaduk ni. Kalau kata kita ni ahli takabur, habislah. Tak nampak dah nak tawaduk, nak merendah diri. Kemudian dan sabar ni pun payuh, sifat-sifat yang terpuji ni. Lawannya marah. Lawan kepada sabar ialah marah. Kan? Sabar ni menahan diri daripada marah. Kan, timbul perasaan nak marah ni, lagu mana nak buat ni. Adalah benda-benda kan.
Hak pasal kenapa kita tiba-tiba timbul rasa marah tadi. Nak elak diri kita daripada marah tak boleh. Dah sifatnya duk ada dalam, dah sifat marah tu memang duk ada daripada kita. Tapi sama ada kita boleh tahan atau tidak. Sama ada kita boleh sabar atau tak boleh sabar. Dia timbul dalam hati kita kan, satu macam punya hangat. Telinga pun merah menyala dah. Marah lah tu kan. Ikutlah nak marah pasal apa kan. Ayam jiran ke belah-belah kan, main berah berak depan tangga rumah kita ke, mana nak tahu kan. Lepas tu nak buat ke mana tu kan, nak menahan diri ke, ataupun sekali lagi mula-mula cari mangsa ayam tu dulu kan. Cari ketih kayu ke ketih batu ke, tunggui kayu ke kan. Hak jadi mangsa pertama ayam kan. Lepas tu sekali lagi cari tuan ayam pula kan. Habis berkelahi riuh rendah kan, lupa habis kan. Diri kita lupa ni masa kita marah ni. Lepas dah reda marah, Allah mula nak menyesal. Betul tak? Mula menyesal, hanya kerana hati ayam ni saja berkelahi habis anak beranak kan. Tak munasabah, benda kecil. Ya tak kira lah benda kecil benda besar pun. Tu contoh. Nanti kita akan belajar lagi insya-Allah, jumpa tajuk sabar ni nanti. Atau kelakuan yang dicela, ataupun kita belajar tentang kelakuan hati. Apa dia lagi? Iaitu kelakuan yang dicela oleh syarak, yang diharamkan oleh syarak. Misalnya seperti dengki, bahasa Arabnya hasad, bahasa Melayunya dengki. Juga kita akan belajar nanti kan. Makna kata kita marah tengok orang lain Tuhan bagi nikmat, kemudian bercita-cita lah supaya nikmat yang ada pada orang yang kita dengki tadi dihilangkan. Kan. Ikutlah contoh, kita kata sama-sama duk berniaga. Kawan tu tengok dia punya perniagaan kan, buka pukul 11, pukul 3 tutup dah. Kita buka pukul 8 pagi. Kedai kita buka pukul 8 pagi, pukul 6 petang tak habis gila. Kawan tu siap je berniaga kan. Laku sungguh kedai dia kan. Jaga-jagalah kan. Selalunya yang sama-sama gu ni masalah. Orang berniaga sama orang berniaga, selalunya begitu qalibnya kan. Kalau kita boleh fikir itu rezeki dia, rezeki aku banyak ni, rezeki dia banyak ni, senang cerita kan. Tapi susahlah kan, nak boleh kita ingat lagu tu kan. Mula terbakar hati kan, mula meradang, mula tak puas hati kan. Mulalah tuduh yang bukan-bukan dekat kawan tu. Kawan tu dia berniaga masakan dia sedap, yang kita tu masak tak sedap. Orang ni, customer ni, dia rasa semua sedap dengan tak sedap. Kalau kena dengan lidah dia pun makan lagi, dia ulang kali kedua, kali ketiga. Kita kalau masak tak sedap kan, mai orang makan sekali, pas tak sedap, orang tak mau makan dah. Pasal itu sebenarnya, mungkinlah pasal itu kan, yang kedai hang tak laku, orang tak masuk ni. Ataupun barangkali mahal sangat kot jual tu, kawan tu jual murah-murah tak kira kan, tu yang laku sungguh-sungguh kan. Ataupun mungkin kita kata servis tu bagus, mulut manis je tuan pun ni ke tokey tengok muka macam nak makan kita pula. Bukannya kita nak minta sedekah, nak bayar duit, muka sekali tu je lah orang masuk kan. Jadi mungkin sebab tu banyak kan. Patutnya kita selidiklah kesalahan diri kita. Pasal apa kan. Untuk orang panggil apa, penambah baikan tu lah kan. Ni tidak, mereka ni ada sihir ni, ada ambil hantar hantu raya ke, hantu apa ke, habis cerita. Jahat sungguh kita ni kan. Puncanya hasad dengki. Ataupun dan membesar diri, ataupun kita panggil takabur bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya takabur
Kan pasal terjemahan dia membesar diri, sombong pun dia juga. Menyombong kan. Maknanya kita ni perasan kita tu orang yang hebat. Orang lain semua tak hebat, tak ada kelas, tak ada standard dengan kita. Orang takabur ni. Kan dia tengok orang kalau kata lah, contoh kita kata lah saat ni kan, macam kelas dia tak sama, standard tak sama, dan tengok tu dengan pandangan menghinakan. Jangan, tu takabur tu, haram, dosa besar. Iblis tak mau dengar, tak mau turut perintah Allah, suruh sujud kata Adam, takabur kan, lawan Tuhan tu dengan main takabur ni. Dia berasa aku besar lagi, Tuhan tak besar sampai terang lagu tu iblis ni. Tu sifat takabur. Jadi insya-Allah nantilah ni semua kau cerita cara kasar baru akan datang sampai tajuk dia lah. Lepas tu dah cukup sejam dah tu. Baca lagi boleh, tak lagi syok hak nombor kedua tu pula. Jadi kita berhentilah tang tu biar dia berhenti tengah hangat lagi. Baik, lagi cemuih tak mau mai dah minggu depan haru pula. Baik, kita berhentilah pada yang kedua. Dan ada pun faedah kita belajar ilmu tasawuf. Baiklah kita berhenti di situ ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. Wallahu a'lam.